Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi pada kalam muhasyi qawluhu ihtirazan 'anil karahati syar'iyyati. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله احترازا عن الكراهة الشرعية. Kata musannif untuk membuat penjagaan daripada karahah syar'iyah. Ini apabila membincangkan bagi lawan bagi iradat, dengan makna karahah lah, maka berkehendak lawannya karahah, tidak berkehendak, enggan, tidak berkehendak. Maka di karahah itu ditafsirkan, dia kata dia buat pengecualian, bukan karahah yang dimaksudkan di sini dengan makna makruh syarak, makruh pada syarak. Ya'ni menghendaki oleh musannif annal karahata, sesungguhnya karahah itu lamma kanat, tatkala adalah ia, kanat lafzan, karahah itu lafaz, mushtarakan, lafaz yang mushtarak, lafaz mushtarak, tutlaqu fi usulil fiqhi ala talabi tarki syai'i talaban ghaira jazimin. Jadi karahah ini dia satu lafaz mushtarak. Apa lafaz mushtarak? Lafaz yang mempunyai lebih pada satu makna. Lafaz yang mempunyai lebih pada satu makna. Maka dia kata dia itu bila tatkala lafaz karahah itu lafaz mushtarak yang disebut pada ilmu usul fiqh merujuk kepada talabi tarki syai'i talaban ghaira jazimin, tuntut meninggalkan sesuatu akan sebagai tuntutan yang tidak mesti. Menuntut tinggal sesuatu akan sebagai tuntutan yang tidak mesti. Itu makruh. Makruh ni kita disuruh tinggal. Tapi tinggal tu dengan jalan mesti ke? Wajib kena tinggal ke? Tak. Talaban ghaira jazimin. Itu satu penggunaan karahah. Wa fi istilahi al-mutakallimin. Dan juga karahah dia diitlaq pada mustalah, pada istilah mutakallimin ala adamil iradah, merujuk kepada tidak ada iradah. Di sisi ahli mutakallim, karahah dalam perbincangan sifat Tuhan ini merujuk kepada adamil iradah, tidak ada iradat. Wa huwal muradu huna, dan itu yang dimaksudkan di sini. Lamma jawabnya, ni jawab lamma. Lamma fassaraha, maka tatkala demikian, fassaraha, maka mentafsirkan karahah al-musannifu oleh musannif bima dzakara, dengan barang yang telah sebut,
li'alla, supaya tidak. Li'alla yutawahhama, supaya tidak ditawahum, tidak disangka iradatu ma'na hal akhar, bahawa dikehendaki makna yang satu lagi. Jadi dia letak ihtirazan anil karahah tu. Ataupun tak. Adamul iradah itu dia letak situ supaya apa? Supaya nak menjaga daripada salah. Takut-takut kita ingat karahah dengan makna makruh. Makruh mana? Perkara yang dituntut tapi tuntutan yang tidak tuntut tinggal. Tapi tinggal yang tidak mesti tinggal. Okey. Nampak? Jadi itu penting kita kenakan pasangkan makna pada lafaznya. Kerana makna ni luas. Tak? Makna itu luas. Al-ma'ani akthara minal alfaz. Makna itu lebih. Lebih luas lagi daripada lafaz. Jadi lafaz tu sempit. Jadi kadang-kadang kena tentukan makna mana. Sebab itu penting kita bincang tentang makna lafaz tu. Samalah juga kita kata wajib Allah Ta'ala wajib bagi Allah 20 sifat. Wajib bagi Allah 20 sifat. Lepas tu adalah golongan Wahabi kata dia kata wajib. Maknanya kita mewajibkan Tuhan. Dia tafsir dan fahamkan wajib itu dengan wajib syarak. Wajib bagi Tuhan 20 sifat. Dia tafsirkan dengan makna kita mewajibkan bagi Tuhan pula. Dia faham wajib syarak. Tak kena sangatlah tu. Okey. Li'alla yutawahhama iradatu ma'naha al-akhar. Okey. Wa annahu yunafi dan wa annahu yunafil iradah. Dan bahawa makna yang satu lagi lah yang lawan bagi iradah. Kata bukan makna makruh pada syarak itu yang lawan bagi iradat di sini. Itu satu. Sebab itu dia buat penjagaan. Walitambihi, dan kerana nak memberi peringatan ala khata'il mu'tazilati, atas kesalahan kesilapan mu'tazilah, fi qawlihim, pada perkataan mereka mu'tazilah, innal iradata ala wafqil amri watabi'atan watabi'atun al-iradata watabi'atun lahu. Untuk memberi peringatan, penegasan di atas silap dan salahnya Mu'tazilah pada perkataan mereka, i'tiqad mereka, iaitu mereka kata apa? Al-iradah ala wafqi amri. Al-iradah ala wafqil amri. Iradah itu mengikut, menurut kepada suruh. Watabi'atun lahu, dan dia mengikut kepada suruh. Maknanya kalau suruh, iradat ni dia ikut suruh. Bila Tuhan suruh sesuatu, maka Tuhan hendak sesuatu. Bila Tuhan tidak suruh sesuatu, maka Tuhan tidak hendak sesuatu. Dia ikut sama. Okey. Jadi salah lah. Salah. Maka tujuan musannif sebut tafsiran itu untuk menolak dan memberi penegasan dan juga membuat penjagaan kepada perkara tersebut. Fal makruhu syar'an, maka perkara makruh pada syarak laisa bimuradin, bukan itu yang dimaksudkan. Fa fi dzalika tafsiri, pada penafsiran itu faidatani, ada dua faedah. Menafsirkan karahah dengan makna adamul iradah itu ada dua faedah. Faedah tadilah apa dia? Li'alla yutawahhama walitanbih. Dua faedah lah. Wa bidzalika, dan dengan itu juga yujabu amma yuqalu, dijawab daripada barang yang dikata atas jalan i'tiraf. Atas dengan itu juga kita boleh jawab i'tiraf orang. Orang kata apa? Inna tafsira laisa min wazifatil mutuni. Dia kata tafsiran itu, penafsiran itu bukan tugas matang. Matang-matang ni orang tak letak dalam matang tafsiran. Orang tak point saja. Jadi tafsir itu laisa min wazifatil mutun.
Jadi itu i'tirad datang. Jadi musannif tiba-tiba pada matan musannif tafsirkan karaha dengan alamul iradah. Itu telah keluar daripada tugas matan. La yuqalu. Amma yuqalu inna at-tafsira laysa min wazifatil mutun. Laysa min wazifatil mutun. La yuqalu innal maqam dan tidak dikata okey. Tidak dikata innal maqama yaqtadi tafsiruha, bahawa maqam ni makna kita kata tempat ataupun konteks perbincangan. Kalau bahasa maqam ni konteks perbincangan itu menuntut supaya kita menafsirkan. Walaupun di matan tapi konteks perbincangan menuntut kita tafsirkan bima dzukira, dengan barang yang telah sebut. Maka fala yuqal, tidak dikatakan juga begitu. Fala hajata, maka tidak berhajat lahu baginya. Tak perlulah kita, tak berhajat kita kepada penafsiran itu. Kenapa? Ini jawab. Ini jawab. Wa bidzalika yujabu. Jawapannya apa? Illah ataupun sebab jawapan kepada irad yang datang itu, li'anna naqulu, kerana kita kata innal musannifa, sesungguhnya musannif la hadzal ihtiyata, musannif melihat kepada aspek ihtiyat, berhati-hati, berjaga-jaga. Satu, jadi kerana takut bimbang salah faham, berhati-hati musannif masukkan juga pada matan itu tafsiran. Wa aidan fal faidatu tsaniyatu, dan begitu juga faedah yang kedua mana? At-tanbih ala khata'il mu'tazilah. Itu faedah yang kedua tu. Faedah yang kedua kena pada mana? Kena kepada tanbih ala khata'il mu'tazilah. Wal fal faidatu tsaniyatu la yahsulu at-tanbihu 'alaiha, tidak akan terhasil memberi peringatan di atasnya kecuali dengan penafsiran itu. Jadi kerana itu pada matan pun musannif sebut tafsir bagi karaha itu dengan makna adamul iradah. Okey. Qauluhu idh la mulazamata, kerana tidak berlaziman. Ini idhni illatun liqaulihi, illah bagi kata musannif, fa innahu yajuzu an yakuna al-makruhu ila akhirih, kerana harus makruh itu jadi perkara yang dikenaki Tuhan. Itu illahnya kan, kerana tidak ada berlaziman. Okey. Qauluhu bainahuma, di antara keduanya. Keduanya mana? Ai baina muta'allaqihima, antara tepat takluk keduanya. Au bainahuma min haitsu muta'allaqihima, ataupun antara keduanya dari aspek muta'allaq keduanya. Tadi dari segi muta'allaq terus. Ini di antara keduanya dari aspek muta'allaqnya. Kama yu'lamu, sebagaimana diketahui, min takririhi, daripada huraian musannif sendiri. Jadi mana? Mana dia kata nak bincang sini ni? Dia kata bal bainahuma, baina mana ni? Umumun wa khususun min wajhin. Antara iradat dengan amma tu. Antara iradat dan amma tu nak lihatnya dari segi mana? Dari segi ta'alluq, tempat ta'alluq iradat, tempat ta'alluq amar. Ataupun antara keduanya, amar dan iradat, dari segi tempat ta'alluq keduanya. Itu maksud antara keduanya. La min haitsu dzatuhuma, bukan dari segi aspek suruh, diri suruh dan diri amar itu. Tu tak ada berlaziman suruh, amar. Tak ada kaitan situ antara suruh dan antara amar. Benda yang berbeza itu. Tapi nak yang jadi ada hubungan umum khusus wajhi itu dari segi aspek muta'allaq keduanya. Nampak? Muta'allaq keduanya lah yang ada hubungan, kita kata umum khusus wajhi itu. Bukan dari segi diri suruh dan diri amar itu. La min haitsu dzatuhuma li'annahuma mutabayinani, kerana kedua-duanya tabayun alaqah dia.
berlainan. Al-amru amrun. Suruh tu suruh lah. Al-iradah iradah lah. Benda yang berbeza makna tak ada kaitan. Li'annahuma mutabayinani haqiqatan, pada hakikatnya. Wala min haitsu ta'alluquhuma, dan tidak juga dari segi ta'alluq kedua-duanya. Bukan dari segi tengok ta'alluq. Berta'alluq suruh dengan apa? Ta'alluq dari segi aspek mana? Berta'alluq hendak dari aspek mana? Bukan macam tu. Nak tengok benda yang berta'alluq, muta'allaq, tepat ta'alluq tu. Bukan dari segi ta'alluq keduanya. Lianna ta'alluqal amri, kerana ta'alluq amrun itu, ta'alluq suruh itu, ta'alluqu dalalatin, itu ta'alluq dari segi ta'alluq tunjuk. Jenis ta'alluqnya panggil ta'alluq menunjuk. Suruh ini dia menunjuk kepada, suruh ni kan kalam, bahagian daripada kalam kan. Jadi dari antara bahagian kalam ialah suruh. Maka suruh ini menunjuk kepada sesuatu yang Tuhan perintah supaya dituntut buat. Tu panggil suruh. Wa ta'alluqul iradah, dan ta'alluq iradah pula wa ta'alluqalah wa li anna ta'alluqal iradati ta'alluqu takhsisin, dan ta'alluq iradah pula ta'alluq taksis. Ta'alluq iradah ta'alluq taksis, menentu. Menentu. Jadi memang berbezalah. Alaqah dia tak ada alaqah dia tak bayun. Berlainan. Dah kenapa kata umum khusus wajih? Umum khusus wajih itu dari segi aspek muta'allaq dia. Perkara apa yang berta'alluq suruh? Perkara apa yang berta'alluq iradah itu? Itu yang ada perkaitan. Okey, habis. Qauluhu wal malaikah. Mana ni? Dia kata kaiman al-anbiya wal malaikah. Wal malaikah ay ala ahadi qaulaini, atas salah satu dua pandangan. Nampak tak? Yang mengatakan bahawa mana? Malaikat ini juga mukallaf. Malaikat ni juga mukallaf. Maka mereka disuruh beriman lah. Jadi sebab itu dia buat contoh malaikat kena kepada salah satu dua pandangan yang mengatakan malaikat ni mukallaf juga dan disuruh beriman. Wal akharu ay wal qaulul akharu yaqulu, berkata, mereka kata apa? Kaul yang satu lagi, kaul yang kedua. Innahum laisu ma'murina, sesungguhnya malaikat ni tidak disuruh bil iman, dengan beriman. Bal huwa waqi'un minhum bi tariqil qahri, bahkan keimanan tu berlaku pada malaikat atas jalan digagahi. Malaikat tu memang beriman dah secara qahran, secara terpaksa, patuh, maknanya secara digagahi gitu dah. Bukan malaikat beriman atas jalan pilih dia, bukan. Okey. Maka fala yata'allaqu bihi taklifu, maka tidak bertakluk dengannya taklif. Idh la yata'allaqu illa bi fi'lin ikhtiyari, kerana taklif ini tidak bertakluk kecuali dengan perbuatan yang ikhtiari. Dan malaikat kalau diijbarkan, digagahkan atas beriman, maka tak ada taklif lah situ. Ini atas pandangan satu lagi. Wa ala hadha, maka di atas ini fayuqalu fihi, maka dikatakan pada iman malaikat tu apa dia? Innahu muradun wa laysa ma'muran bihi. Iman malaikat itu dikehendaki Tuhan tapi tidak disuruh dengannya. Iman malaikat Tuhan kehendak malaikat beriman, tapi Tuhan tidak suruh malaikat beriman. Gitulah. Sebab dia bukan masuk dalam perkara yang disuruh, kerana tidak ada taklif padanya. Ini pada pandangan satu lagi. Habis. Qauluhu wa qad la ya'muru wa la yuridu. Kadang-kadang Tuhan tidak suruh dan Tuhan tidak hendak. Ini hadza zaidun ala ma yaqtadihi al-umumu wal khususu al-wajhi. Ini lebih daripada barang yang menuntut memberi faham akannya oleh umum khusus wajhi. Kenapa? Idh al-umum wal khusus wajhi yaqtadi thalathata aqsamin faqat, menuntut 3 bahagian saja. Apa dia 3 bahagian itu? Qismun lil ijtima', satu bahagian berhimpun,
Wa qismani lil infiradi. Dua bahagian bagi infirad. Nampak? Faham tak ni? Jadi nak cerita, dia kata amrun wal iradah itu, dia kata alaqah dia umum khusus wajhi. Jadi dalam 4 bahagian perkara pembahagian yang ulama bahagi, ada perkara yang Allah Ta'ala, kita tulislah sikit tak. Iradah dengan amrun. Jadi ada yang Tuhan nak dan Tuhan suruh. Ada yang Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Ada yang Tuhan tak nak tapi Tuhan suruh. Ada yang Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Okey. Kalau kita lihat kepada alaqah, hubungan antara iradat dengan amrun itu, dia kata umum khusus wajhi, 3 saja sebenarnya berlaku. Berlaku ijtima'. Apa dia? Tuhan nak dan Tuhan suruh. Tuhan nak dan Tuhan suruh. Ya. Yang kedua, Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Ni yang kedua. Yang kedua. Nampak tak? Yang ketiganya ialah Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Ni. Jadi hak tak nak dan tak suruh ni tak ada lah dalam pembahagian atau dalam alaqah tersebut. Sebab tu dia kata yang ini dia kata zaidun ala ma yaqtadihi al-umum wal khusus wal ji. إذ هو يقتضي 3 أقسام فقط قسم للاجتماع وقسم للانفراد أما هذا فهو خارج عن القسمة المذكور. Maka ini dia terkeluar daripada pembahagian disebut. Ini lah luar. Jadi hak ni mana? Dua-dua tak terlibat. Iradat tidak berkait, amrun tidak berkait. Jadi dia tidak ada dalam bahagian yang kita letak alaqah antara amrun dan juga iradah pada alaqah umum khusus wajhi tersebut. Tapi benda tu berlakulah. Benda tu adalah. Okey. Qauluhu wa qad ya'muru wa la yuridu. Kadang-kadang Allah suruh tapi Tuhan tidak hendak. Tuhan suruh tapi Tuhan tidak hendak. I'tarada ba'dul mu'tazilati hadzal qisma. Maka menolak, mengiktirad oleh sebahagian Mu'tazilah bahagian ini. Biqaulihim, dengan kata mereka, kata ba'd. Kaifa yasihhu an ya'mura. Bagaimana sahnya, bagaimana Tuhan boleh suruh bima la yuridu, dengan apa yang Tuhan tidak nak. Dia kata mana sah, mana mungkin Tuhan suruh perkara yang Tuhan tidak nak. Tidak sah. Tuhan suruh benda hak Tuhan tidak nak. Iyalah. Kalau dari segi pandang zahirnya atau qiyas asyahid, benda-benda yang ni suruh tapi tidak nak. Jadi peliklah sikit tak. Tapi ada jawapannya pun. Ada jawapan. Jawab dari segi statement itu. Dari segi statement tu kadang-kadang kan ini pernah kita buat muzakarah dengan asatizah yang berumur sikitlah, tok guru, ustaz-ustaz yang tua-tua ni. Dia iskal sini kata nak jawab ke mana? Nak jawab bukan nak jawab dari segi ni. Nak jawab dari segi jawapan mudah akli. Jadi akhirnya nak sebut dia kata mudah je. Kata seorang anak dia nak pergi naik pokok. Anak tu kecil lah, tapi cuba nak naik pokoknya. Pokok yang berbahaya. Mak dia melarang tak dengar. Akhirnya mak dia kata kena. Wah, mu pergi naik. Naik lagi. Pergi naik lagi. Bila larang tak dengar, mak dia kata kena. Mak dia kata naik. Jadi perkataan naik itu suruh. Tapi Tuhan bukan. Mak dia nak tak suruh tu. Mak dia tak nak suruh. Mak dia nak supaya jangan naik. Tapi perkataan tu suruh. Kehendaknya jangan naik. Suruh naik. Sama kok. Nakal. Budak-budak nakal. Dia main dekat sungai. Sungai tu kuat aku. Bahaya. Jadi orang tua. Dia main kata, Rasulullah naik. Rasulullah berenang. Kita tengah tu bahaya. Mari tepi ni.
Sungai ni bahaya ni, air kuat ni. Dok dengar juga kata, gigilah berenang, gi tengah lagi tu. Tengah lagi. Gi tengah lagi. Jadi gi suruh gi tengah lagi. Jadi suruh tu dia nak tak? Tak. Jadi suruh tapi tidak nak. Jadi pada contoh hak dari segi kita pun ada. Nampak tak? Suruh tapi tidak nak. Okay. Habis. Itu sekadar untuk kita kata contoh supaya nak menjawab bagi statement tu saja. Ada pun dari segi contoh je itu orang nak petikan lagi boleh. Laisa min sya'nil fuhuli al-bahthu fil misal. Bukan daripada perkara-perkara tugas-tugas apa nama ni jaguh-jaguh membincangkan tentang misal. Jadi kalau misal tu, kalau kadang-kadang misal tu dibawa untuk supaya menjawab beberapa aspek je, walaupun misi dari segi keseluruhannya boleh ihtimal banyak, tu tak apalah. Okey. Ay ya'mura bima la yurid. Okey. Itu i'tirad Mu'tazilah. Warudda, maka i'tirad ini bi anna dhalika laisa bimustahilin aqlan. Kata itu tidak mustahil pada akal. Tuhan suruh tapi Tuhan tidak nak. Tak mustahil langsung pada akal. Bahkan pada diri percakapan kita pun berlaku. Benda yang tidak mustahil pada akal bahkan berlaku juga. Faman'uhu, maka memustahilkannya, menghalangkannya, mujarradu mukabaratin. Itu semata-mata orang panggil kerah kepala. Mukabarah ni sombong. Sombong. Benda itu tak mustahilkan. Maknanya kita nafi. Kita memustahilkan benda yang tidak mustahil. Itu mukabarah. Kita panggil apa? Kerah keng. Sombong, kerah keng, kerah kepala. Kabarah ni makna enggan. Enggan kepada kebenaran. Qauluhu. Ni contoh apa dia kata? Ka Abi Jahlin wa adrabi. Seumpama Abu Jahal dan seumpama Abu Jahal. Kawan-kawan Abu Jahal. Kanamruda, seperti Namrud, wa Fir'auna, dan Fir'aun. Seperti Namrud dan Fir'aun. Contohnya lah, hak jenis mana yang telah ditentukan bahawa seorang itu tidak beriman. Qauluhu fa innahu ay man ulima annahu la yu'minu. Orang yang diketahui bahawa dia tidak beriman itu. Fa innahu ma'murun bil iman. Disuruh beriman. Ma'a ilmihi ta'ala, walhal Allah Ta'ala tahu annahu la yujadu minhu, bahawa tidak akan ada keimanan daripadanya. Maka fayakunu minat taklifi bil muhali. Maka kalau kita tengok, dia itu termasuk daripada at-taklif bil muhal. Allah mentaklifkan dengan perkara yang mustahil. Allah menyuruh. Taklif ni, suruh ni termasuk pada taklif. Tuhan mentaklifkan. Tuhan menyuruh dengan perkara yang mustahil. Apa yang mustahil? Beriman. Abu Jahal beriman tu mustahil. Sebab memang dia tidak beriman. Tuhan dah tetap dalam ilmu dia tak beriman. Tapi Tuhan suruh juga. Maka itu taklif bil muhal. Wal asahhu jawazuhu aqlan. Dan qaul yang asah, boleh sah at-taklif bil muhal. Ini juga sebenarnya ada perbincangan secara panjang lah dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, adakah yasihhu at-taklifu bil muhal? Boleh tak Allah Ta'ala mentaklifkan dengan benda yang mustahil? Benda yang mustahil. Contoh, cuba runtuhkan langit. Boleh tak? Taklif bil muhal tu. Apa dah? Cuba hilangkan langit ini. Apa dah? Jadi benda-benda yang tak mampu dibuat. Dalam bil muhal satu. Dalam ilmu usul fiqh pula dia at-taklif bima la yutaq. Taklif dengan benda yang tidak mampu. Lain pula ni. At-taklif bima la yutaq. Taklif dengan benda yang tak mampu.
Ada sikit persamaan tu. Benda yang tak mampu tu pada adat. Muhal ni benda yang mustahil langsung. Tapi ini perbincangan ini dibincang panjang dalam kitab Usul Fiqh pada perbincangan tentang taklif tu sendiri. Ada tak Allah Ta'ala mentaklifkan dengan perkara yang mustahil atau bima la yutaq. Dia kata mengharuskan kepada akal tapi tidak berlaku pada wakil. Dari segi hukum akal harus, tapi hakikatnya tak berlaku. Segala perkara yang Tuhan taklifkan itu semuanya dalam kemampuan manusia, dalam leluasa dan juga kemampuan manusia itu untuk tunaikan. Tuhan tidak akan suruh benda hak luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan seseorang itu kecuali apa yang dalam wus'aha, benda yang dalam kemampuan dia. Jadi dari segi akal, hukumnya wal asahhu jawazuhu aklan. Sawa'un kana muhalan li dhatihi, sama ada perkara yang mustahil itu muhal li dhatihi au mumtani'an aqlan wa 'adatan. Bukan au lah, muhal li dhatihi ni apa? Muhal li dhatihi ni maknanya mumtani' aqlan wa 'adah. Pada akal pun tak boleh terima, tak boleh terberlaku, pada adat tak boleh berlaku. Kal jam'i baina diddaini, seperti menghimpunkan antara dua perkara did. Nampak kita kata suruh kawan kita cuba gerakkan kerusi dan diamkannya dalam masa yang sama. Cuba tendang bola supaya dia bergerak dan diam dalam masa yang sama. Itu contohlah himpun antara dua benda did. Nampak tak? Himpun antara dua benda did. Jadi benda tu boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Pada akal pun tak boleh terima bergerak dan diam sekaligus dalam masa yang sama. Pada adat pun lagilah tak berlaku. Okey. Kasawadi wal bayadi, seperti hitam dan putih. Cuba warnakan tempat yang sama itu hitam dan putih. Jadikan bukan warnakan, kalau warna dia perbuatan warna tu boleh. Dia warna hitam dulu, lepas tu dia warna putih pula. Tapi zahirnya tubik putih atas tu atau jadi capur tu lain cerita. Ini jadikan benda itu hitam dan putih pada tempat yang sama. Tu tak boleh buat tu. Belang lain, belang contoh zebra hitam putih itu belang, putih di tempat lain, hitam tempat lain sebelah-sebelah, itu tak ada masalah. Ini pada tempat yang sama hitam dan putih, tak boleh lah. Kalau capur kelabu warna lain pula. Itu bukan capur ni, ini menjadikan hitam putih pada benda yang sama, tempat yang sama. Au muhalan li ghairihi, ataupun mustahil dengan kerana yang lain, bukan li zatihi. Au mumtani'an, ataupun mumtani'an adatan, mustahil pada adat, la aklan, tidak pada akal. Itu harus berlaku. Dari segi akal Allah Ta'ala taklifkan. Sama ada muhalan li ghairihi, mustahil kerana sebab lain. Contoh tadilah, contoh makna beriman Abu Jahal. Dia jadi mustahil kerana apa? Nisbah kerana ilmu Tuhan tidak bertakluk. Ataupun kita kata iradat Tuhan tidak bertakluk. Ilmu tu juga tu. Iradat Tuhan tidak bertakluk nak menjadikan Abu Jahal beriman. Jadi muhalal li ghairihi. Ataupun mumtani'an adatan la aqlan. Mustahil pada adat tapi tidak pada akal. Makna pada akal boleh berlaku tapi pada adat tak berlaku. Kal masyi mina az-zamini, seperti berjalan daripada orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh berjalan. Tu pada adat mustahil. Ia lumpuh dah. Doktor istihad dah, tak boleh bergerak kaki, tak boleh guna dah. Tiba-tiba berjalan. Itu panggil tiba-tiba berjalan. Dipanggil mustahil pada adat. Terhalang pada adat. Wa kharaja bitaklifi. Soalan daripada Dr. Khairul Imam. Poligami 4 orang isteri tak mustahil kan? Poligami 4 orang isteri. Berpoligami 4 orang isteri. Tu benda. Benda apa tu? Benda harus pada syarak. Berpoligami. Makna mempunyai 4 orang isteri. Harus pada syarak. Boleh ke tak pada diri seseorang tu? Tengoklah berani ke tak. Tu je.
Umir tanya termasuk dok contoh itu anak lahir dulu pada ayah. Ya. Anak lahir dulu pada ayah. Anak lahir dulu pada ayah ni, hak ni orang panggil termasuk mana mustahil adat, mustahil akal ni. Anak lahir dulu daripada ayahnya. Ayah anak tu lah. Kalau ayah akak, ayah tak kira tu. Ayahnya. Jadi anak tu nak hasil anak, mesti ada ayah dan ibu. Tiba-tiba anak itu lahir dulu daripada ayah. Jadi hak ni akan bawa pada mana? Akan bawa kepada apa? Kepada dur lah. Kalau nak ada anak, kena ada ayah. Tapi ayah itu hanya ada setelah anak lahir. Jadi tak berlaku mustahil tu. Mustahil pada akal. Okey. Dia kata, masa mak saya beranak tu, masa mak saya beranak ke saya gitu kot Tok Bidang. Masa mak saya beranak ke saya tu, kita tu tengah makan nasi. Kita pergi suruh Tok Bidang, panggil Tok Bidang. Masa mak nak beranak ke kita tu. Tu buat cerita kedai kopi, boleh lah tu. Okay. Wa kharaja bit taklifi bil muhal. Kita berhenti situ sekejap ya untuk jawab azan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wassalamualaikum. Okey. Kita sambung balik. Kat mana tadi? Okey. Kata dia, wa kharaja bit taklifi bil muhali. At-takliful muhalu. Keluar dengan kata musannif, at-taklif bil muhal itu, dia kata taklif dengan muhal itu sahih alal asah, makna yajuz alal asah. Taklif bil muhal makna dibebankan, disuruh dengan benda mustahil. Boleh tak? Boleh. Dah, kenapa faedah? Ni perbincangan panjang usul fiqh ni. Apa faedah Allah Ta'ala suruh buat gitu? Allah Ta'ala suruh dengan tujuannya apa? Nak tengok iz'an dan taslim. Kita tunduk patuh tak dengan arahan Tuhan tu. Makna bukan nak terhasil apa al-ma'muru bihi tu kadang-kadang.
Sebab tu ulama ahli sunnah ataupun ulama al-muhaqqiqin yang mengatakan harus, dia kata kadang-kadang taklif itu bukan nak suruh berlakunya perkara ma'mur bihi, tapi nak sebagai ibtila, sebagai cubaan dan juga ujian kepada hamba sama ada patuh ke tidak. Dengan makna dia taslim tak kepada arahan Tuhan, ke dia itu langgar, dia itu memberontak. Itu dia. Jadi ada faedah lah daripada at-taklif bil muhal itu. Okey, jadi keluar dengan taklif bil muhal, at-takliful muhal, taklif yang mustahil. Taklif yang mustahil. Makna taklif tu sendiri mustahil. Fala yajuzu, itu tidak haruslah. Okey. Fal farqu bainahuma, maka beza, apa beza at-taklif bil muhal dengan at-taklif al muhal? Annal khalala fil awwali, bahawa cacat pada yang pertama ataupun kita kekurangan atau kecacatan pada yang pertama tu mana? At-taklif bil muhal tu yarji'u ilal ma'muri bihi, itu kembali kepada ma'mur bihi, benda yang disuruh. Perkara yang disuruh itu hak ni yang sama ada mampu buat atau luar kemampuan. Jadi tak apalah tu. Wathani ilal ma'mur. Yang kedua, mana? Al-khalal fi tsani, cacat pada yang kedua. Kedua tu taklif al-muhal, itu yang kedua. Itu kembali pada mana? Wa fi tsani ilal ma'mur. Itu kembali kepada al-ma'mur. Yang disuruh itu. Ma'mur bihi, perkara yang disuruh. Al-ma'mur itu orang yang disuruh. Kataklifi mayyitin, seperti mentaklifkan mayat, wa jamadin, dan benda hak tak hidup. Ada arahan beri kepada mayat, arahan suruhan beri kepada kayu pokok. Jadi benda itu jamadat, benda itu tak hidup. Kata orang panggil arahan yang mustahil. Mustahil apa? Arahan tu sendiri mustahil. Orang yang disuruh tu tak mampu diterima arahan. Jadi khalal ataupun cacat itu berlaku pada ma'mur, benda atau orang yang disuruh atau pihak yang disuruh. Lain dengan at-taklif bil muhal, itu orang yang mukallaf, tapi perkara yang ditaklifkan itu mustahil untuk dilakukan. Nampak beza Jadi at-taklif muhal tu tak masuklah. Itu memang mustahil, memang tak berlakulah. Sia-sia panggil. Khitab suruh kepada dinding. Hei dinding, berjalan. Tak? Berjalan. Hak tu tak berlaku lah. Atas dasar dia itu benda yang tidak apa nama ni, tidak bersifat dengan sifat benda hidup. Okey. Dah itu juga berlaku. Nabi suruh pokok berjalan, pokok datang. Apa lagi? Disuruh Ghazal, apa nama lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasbihul hasa, itu atas jalan mukjizat, perkara yang mencarikan adat. Okay. Qauluhu wa lam yuriduhu Allahu ta'ala minhu, dan Allah Ta'ala tidak ingin berlaku perkara itu daripadanya. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Kita putih situ untuk malam ni. Sekadar tu saja. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.